Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Siti Hajar binti Muhammad Rahim bernombor matrik CGS 02833506. Bagi menyempurnakan tugasan kursus psikologi pendidikan, saya telah mengemukakan 3 cadangan aktiviti bagi menggalakkan pemikiran kritis dan 3 aktiviti bagi menggalakkan pemikiran kreatif dalam kalangan murid. Baiklah, mari kita lihat penerangan secara terperinci bagi setiap aktiviti tersebut dari cara pelaksanaan dan bagaimana kaedah pembelajaran dipilih boleh menggalakkan 2 aspek pemikiran tersebut. Cadangan aktiviti pertama untuk menggalakkan pemikiran kreatif dalam kalangan murid adalah kumpulan bas. Kumpulan bas dinamakan untuk menggambarkan bunyi lebah atau kumbang yang kuat apabila berada dalam kumpulan di taman bunga. Cara pelaksanaannya, guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan kecil. Setiap kumpulan terdiri dari 5 orang murid akan membincangkan satu masalah yang sama tetapi dari aspek yang berbeza. Sebagai contoh, kumpulan pertama akan membincangkan tentang hukum tajwid nun sakinah iaitu bahagian iqlab. Manakala kumpulan yang lain pula turut membincangkan hukum tajwid nun sakinah tetapi dari bahagian yang berbeza seperti izhar, ikhfa ataupun idgham. Aktiviti kumpulan bas ini merupakan satu aktiviti di bawah kaedah perbincangan. Kaedah perbincangan dalam bilik darjah adalah bermakna untuk membangunkan pemikiran kritis apabila murid belajar cara menyusun idea mereka dan kemudian mengemukakan dengan persembahan yang meyakinkan. Seterusnya adalah aktiviti think, pair, share. Aktiviti ini mengandungi 3 tahap iaitu think, berfikir, pair, berpasangan, share, berkongsi. Cara pelaksanaan aktiviti tersebut adalah guru menentukan masalah berdasarkan sesuatu peristiwa atau situasi. Sebagai contoh, masalah yang dilontarkan oleh guru adalah di sebuah kampung tiada bekalan air. Gestur itu bagaimana cara Ahmad untuk berwuduk bagi menunaikan solat. Berdasarkan contoh masalah tersebut, murid digalakkan untuk berfikir dan mengingat kembali pengetahuan sedia ada dalam menyelesaikan masalah yang diutarakan oleh guru. Okey, baiklah. Aktiviti ini adalah aktiviti yang mengaplikasikan kaedah penyelesaian masalah. Kaedah penyelesaian masalah merupakan kaedah yang membantu murid menguasai kemahiran menganalisis, pemikiran kritis serta membantu murid untuk membuat keputusan yang tepat. Cadangan aktiviti terakhir untuk menggalakkan pemikiran kritis adalah treasure hunt. Guru perlu menyediakan set soalan untuk murid mencari jawapan secara kumpulan atau berpasangan. Misalnya, bagi topik pembelajaran sejarah dan tamadun Islam, iaitu batu berserat di negeri Terengganu. Selepas itu, murid-murid perlu membuat kajian atau mengumpulkan maklumat. Setelah mendapatkan maklumat, murid-murid perlu membuat hipotesis dengan cetusan pemikiran dan idea-idea baharu. Aktiviti ini menggunakan kaedah inquiry penemuan yang merupakan kaedah di mana murid-murid dilatih meneroka dan mencari ilmu pengetahuan berdasarkan kesedaran mereka sendiri kepada betapa pentingnya menambah ilmu pengetahuan dengan mengakses maklumat yang diperlukan dari pelbagai sumber. Mari kita lihat pula 3 cadangan aktiviti yang menggalakkan pemikiran kreatif dalam kalangan murid. Yang pertama adalah role play. Cara pelaksanaannya, guru membahagikan murid kepada beberapa kumpulan dan mengagihkan tajuk ataupun situasi. Contoh situasi yang diberikan adalah cara menyucikan najis mutawassithah. Murid diberikan masa untuk berbincang bagaimana cara menyucikan najis mutawassithah. Bagi memperlihatkan dengan lebih jelas, murid juga dirangsang oleh guru untuk menunjukkan cara atau melakonkan situasi menyucikan najis mutawassithah dengan cara yang kreatif. Kaedah tunjuk cara atau demonstrasi ini mempunyai keistimewaannya tersendiri dalam membantu proses pengajaran dan pembelajaran. Ciri-ciri keistimewaannya adalah kaedah ini memberi keutamaan kepada aspek kemahiran, menggalakkan penglibatan murid secara lebih aktif dan kreatif dalam pembelajaran serta ia memberi peluang kepada murid untuk melihat,
dan memperdengar perkaitan secara langsung teori dan praktikal. Seterusnya adalah aktiviti konsert. Guru boleh mengaitkan tajuk yang diajar seperti tajuk nama malaikat dan tugas-tugasnya melalui aktiviti nyanyian. Cara pelaksanaannya adalah guru memberi penerangan semasa sesi pengajaran dan pembelajaran tentang tajuk tersebut. Kemudian, murid diberi masa 15 minit untuk menghafal lagu tersebut, menghafal tajuk tersebut dalam bentuk lagu. Kaedah nyanyian ini merupakan kaedah yang membantu murid menghafal sesuatu tajuk dengan mudah dan cepat. Melalui kaedah ini juga dapat membentuk kreativiti murid mencipta lagu, nada dan intonasi, selain dapat mencukil bakat murid dalam bidang nyanyian. Pula cadangan aktiviti terakhir bagi menggalakkan pemikiran secara kreatif adalah melalui aktiviti kuis secara atas talian seperti penggunaan aplikasi Kahoot ataupun Quizizz. Cara pelaksanaannya adalah guru perlu mengolah isi kandungan pelajaran untuk dijadikan satu set soalan dan memuat naik ke dalam aplikasi kuis yang dipilih. Guru boleh mengubah tetapan mengikut tata cara aplikasi kuis yang dipilih tersebut. Setelah itu, guru boleh menyebarkan pautan kuis kepada murid untuk diselesaikan secara kumpulan atau secara individu. Kaedah permainan ini adalah kaedah yang menyeronokkan kerana ia dapat menghilangkan rasa jemu dan bosan belajar. Melalui grafik, warna dan tarikan audio, ia juga dapat merangsang kreativiti murid untuk mengembangkan idea dan semasa menjawab kuis yang dipaparkan. Sekian sahaja pembantangan cadangan aktiviti dari saya. Sekian, terima kasih.